Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulillah al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. أما بعد. Surat 64 wanggan yang ke bawah. Kami telah menyebut di dalam kitab Al-Maqsad Al-Aqsa, yang Imam Ghazali tulis dalam kitab Al-Maqsad Al-Aqsa, tentang pengaturan yang maha pemelihara segala sesuatu dan penyebab segala sebab. Dia tulis dalam kitab tu tentang peraturan-peraturan ataupun tentang hukum-hukum yang telah diatur oleh Allah SWT yang maha pemelihara dan juga maha penyebab kepada segala sebab. Asal daripada peletakan sebab adalah untuk menghadapkan hukum-hukum. Sebab-sebab ni maka didapatkan musabbab, maka di sana ada hukum-hukum dengan faktor penyebabnya, dan menyampaikan sebab-sebab utama yang bersifat umum, tetap dan tidak berubah, seperti bumi, langit yang ketujuh, bintang-bintang cakrawala, dan gerakannya yang tepat dan terus-menerus untuk sampai kepada ketetapan dan juga ajalnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha. Lalu ia menjadikan 7 tala langit dalam 2 masa, dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluan masing-masing. Yakni Allah SWT telah menetapkan peraturan-peraturan bumi, langit, matahari, cakrawala ni beredar mengikut peraturannya. Jadi peraturan yang Tuhan Allah SWT telah tetapkan, Allah SWT telah tentukan
Matahari ini kalau duduk dekat kat kita terbakar kita. Kalau dia ganjak lebih jauh lagi daripada paksi dia, beku kita. Jadi Allah Ta'ala tetapkan peraturan tu, tak lari dah. Berputar mengikut paksi dan garisan yang Allah Ta'ala telah tentukan, Allah Ta'ala telah jadikan dia. Jadi Allah mengendalikan sebab-sebab ini dengan gerakan yang sesuai, terbatas, tertentu dan diukur sampai yang menyebabkan sesuatu yang baru detik ke detik merupakan qadarnya. Allah Ta'ala tentu macam mana, maka Allah Ta'ala buat macam tu sampailah kepada detik-detik, kepada sebab-sebab yang terbatas, yang tertentu, yang diukur, yang tak diukur, semuanya itu adalah ketetapan daripada Allah SWT. Hukum ataupun ketetapan adalah peraturan pertama yang bersifat universal, bersifat umum, bersifat sejagat. Perkara azali adalah seperti kerdipan mata. Mana perkara yang seperti mana kita kerdipan mata ataupun tertentu dah oleh Allah SWT. Qadha adalah ketetapan umum, bagi sebab-sebab yang universal. Ketetapan umum ni iaitulah Allah telah menentukan pada azali lagi akan sebab-sebab yang umum, yang menyeluruh, yang abadi. Sedangkan qadar adalah menghantarkan sebab-sebab universal tu. Maka macam mana yang diplan, macam mana yang ditentu, maka Allah yang bersifat qudrat buat. Macam mana yang ditentukan, mengqadarkan macam mana ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan qadar adalah menghantarkan sebab-sebab universal itu, sebab-sebab yang menyeluruh itu, dengan gerakannya yang diukur dan tertentu. Bila mari sebab persoalan nak mengadakan, maka dibuatlah dengan ketentuan yang telah diqadhakan oleh Allah SWT pada azal, kepada akibat-akibat yang diukur dan terbatas sesuai dengan kadar tertentu pula. Sesuai macam mana cabai jadi bengkok, jadi kepek, jadi macam mana, semua macam tu. Orang jadi elok, jadi cacat, hak hitam, hak putih, hak bangsa lagu mana, semua Allah Ta'ala tentu lah. Miqdar dia, ketentuan dia. Kita ni nak duduk di mana? Di bumi dekat mana? Di belah Malaysia. Di belah Malaysia tahu mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang dekat mana? Dekat dengan Kepala Batas. Kepala Batas dekat mana? Maka kalau Kepala Batas kena kat Bumbung 5. Tu dia Allah Ta'ala ketentu Allah Ta'ala. Kita nak beranak di mana? Waktu bila? Pihak mana? Jihah mana? Maka semua itu adalah miqdar, ketentuan Allah Ta'ala, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang keluar daripada qada dan qadarnya. Tak ada satu pun yang terkecuali ataupun terkeluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Tuhan tentu, macam itulah yang berlaku. Misalnya itulah tukang plan buat surau ni tiang Allah batang. Dia lukis plan tiang tu ada 12 batang, maka 12 batang lah kontraktor buat. Allah yang telah mentakdir, yang telah menentukan pada azali lagi, maka Allah yang bersifat dengan kudrat itulah mengadakan ketentuan itu mengikut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lari sikit pun. Engkau tidak akan memahami perkara tersebut kecuali dengan kawalan. Kalau fikir jauh sangat terbabas. Dalam masalah qada qadar ni lah banyak orang yang tergelincir. Banyak orang firqah-firqah ataupun pahaman-pahaman yang berpunca daripada perbahasan yang keterlaluan yang menyebabkan terbabas akhir. Dan engkau tidak akan memahami perkara tersebut melainkan dengan mendatangkan contoh perumpamaan. Barangkali kamu mengetahui tentang kotak jam. Kotak jam ni itulah jam air.
yang kamu dapat mengetahui waktu solat dengannya, meskipun kamu belum pernah menyaksikannya. Justru semestinya di dalamnya terdapat satu alat yang berbentuk silinder yang boleh memuatkan air dengan ukuran tertentu. Bila kita buat jam ayak ni, buah ayak belah bawah, kemudian dia ada jarum dia menitik tak, dia ukur maknanya sampai sekian waktu tekan banyak tu, maka masuk waktu. Tentulah ada alat dia yang nak menyukat ayak ni setiap detik tu, dia ada ukuran dia ada mana, dia punya keluasan dia, bentuk dia. Juga terdapat alat yang lain yang seperti injap yang diletakkan di atas takungan air yang terdapat dalam kotak tersebut. Ada injap dalamnya. Terdapat seutas menang yang salah satu hujungnya diikat ke alat seperti yang injap ini, manakala hujung yang lain diikatkan ke bawah bekas yang kecil yang terletak di atas alat seperti mana injap tadi. Di dalamnya terdapat bola besi dan di bawahnya ada gelas. Apabila bola besi itu jatuh menimpa gelas, maka terdengarlah bunyi detingnya. Bila sampai banyak ayak tu, maka bola tu akan katuk, bunyi ting. Tu dulu punya jam. So tentulah mana itu adalah peraturan ni bila sampai masa dia banyak kadarnya, maka dia akan katuk, bola besi itu akan katuk gelas tu. Begitulah semuanya Allah SWT jadi mengikut peraturan ataupun disebut sebagai sunnah dia akan berlaku makna mengikut ketetapan dan juga sunnah Allah SWT. Sunnah yang umum ataupun perkara-perkara yang disebut sebagai universal, yang mana berlaku mengikut ketentuan dan qadar dia. Dia ulang lagi, di bawah silinder itu terdapat lubang yang punya ukuran tertentu sehingga air boleh menitis darinya sedikit demi sedikit. Apabila air itu berkurangan, maka alat seperti injap yang diletakkan atas permukaan air itu turut akan menurun. Maka benang yang diikat padanya memanjang sehingga menggerakkan bekas yang berisi bola tadi mendekati titik asalnya. Patah balik kepada asalnya. Maka bola tersebut akan mengelongsor menimpa gelas dan menghasilkan bunyi detingannya. Pada setiap 1 jam akan berlaku sekali detingan. Sesungguhnya kadar tempoh di antara 2 detingan tersebut adalah berdasarkan kepada kadar keluarnya air dan kadar luasnya lubang titisan air tersebut. Hal ini boleh diketahui melalui cara perhitungan. Yang ni kita nak cerita lebih-lebih ni, buat cerita dulu kalau ni. Cerita yang sukatan ayat macam mana. Sukatan tu boleh berlaku dan detingan tu ting tu bunyi boleh bunyi tu boleh berlaku, maka dia ada sukatan dia. Dia ada peraturan dia. Begitulah juga dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Justru air yang keluar dengan kadar yang ditentukan. Sebab tu ni pasien Imam Ghazali dia masuk falsafah ni. Ni falsafah kita baca ada benda-benda yang orang kata apa tak, kalau kita nak hurai lebih pun ni dia masuk ilmu fizik ni. Orang mengaji fizik dia sedap lah tahu ni. Itu teknik dia. Justru air yang keluar dengan kadar yang ditentukan adalah disebabkan oleh luas ukuran lubang titisan air yang ditentukan. Ikut macam mana yang ditentukan. Manakala turunnya ketinggian paras air juga berdasarkan ukuran yang ditentukan. Ini sistem dia, ini sunnah dia. Penurunan paras air dengan kadar tertentu akan menyebabkan alat yang seperti injap akan turun-menurun serta akan menggerakkan benang yang diikat padanya. Seterusnya akan melahirkan satu gerakan pada bekas yang berisi bola. Kesemua ini dapat ditetapkan dengan mengukur sebab-sebabnya secara tepat, tanpa berlaku sebarang pertambahan ataupun pengurangan. Yang ni dia nak cerita sistem dia, sistem jam ni, jam air, jam dulu ni, macam mana titisan air tu kemudian bola yang diikat untuk bila sampai kepada satu kadarnya, bola tu akan katuk
akan ketuk gelas tu akan bunyi satu deringan. Dan kemungkinan dengan sebab jatuhnya bola ke dalam gelas menjadi sebab kepada terjadinya pergerakan yang kedua, dan pada pergerakan yang kedua itu menjadi sebab bagi gerakan yang ketiga. Demikianlah sehingga berlaku banyaknya pergerakan. Darinya akan lahir pergerakan yang unik yang diukur dengan ukuran-ukuran tertentu. Sebabnya yang pertama adalah turunnya air dengan ukuran yang telah ditentukan. Cerita tentang sunnah. Apabila kamu mendapat gambaran tersebut, maka ketahuilah bahawa seorang yang mencipta jam tersebut memerlukan kepada 3 perkara. Ada 3 perkara yang diperlukan oleh orang yang mencipta jam. Yang pertama peraturan, iaitulah hukum. Apakah yang sepatutnya berlaku daripada peralatan-peralatan, sebab-sebab, pergerakan-pergerakan, sehingga dapat menghasilkan apa yang mesti dihasilkan. Itulah yang dinamakan sebagai hukum. Pertama hukum. Tu. Kedua, mewujudkan alat tersebut yang merupakan asas utama dalam penciptaan jam, iaitu alat berupa silinder untuk menampung air, alat seperti injak untuk diletakkan di atas permukaan air, benang yang diikat padanya, bekas yang di dalamnya terdapat bola logam dan gelas untuk tempat jatuhnya bola. Semua ini dinamakan sebagai perlaksanaan ataupun dikiaskan kepada qada. Qada ni itu pelaksanaan dia. Nampak? Yang pertama saya hukum. Ketiganya menentukan sebab yang dapat memastikan kadar terhitung dan tertentu. Hal ini dengan membuat lubang di bawah alat yang telah diukur keluasannya, supaya air yang turun darinya dapat menghasilkan pergerakan paras air. Kemudian pergerakan tersebut dapat menggerakkan alat seperti injap yang diletakkan di atas permukaan air. Seterusnya akan menggerakkan benang dan bekas yang di dalamnya terdapat bola. Sebab itu bola akan bergerak dan menghasilkan bunyi detingan gelas ketika bola itu menimpa. Bila bola besi itu katuk gelas itu bunyi detingan tersebut dapat menarik perhatian dan mengingatkan orang ramai yang ada sekitarnya dan yang mendengarnya. Kemudian daripada bunyi detingan tadi akan membuat orang ramai akan sibuk melaksanakan solat dan pekerjaan, terutama sekali apabila mereka mengetahui akan habisnya waktu. Kesemuanya itu berlaku adalah berdasarkan keseluruhan ukuran yang telah diketahui dan ditentukan, disebabkan oleh pergerakan yang pertama, iaitu pergerakan air. Daripada pergerakan air itu maka boleh berlaku beberapa perkara. Jadi dalam merupakan ketentuan atau sunnah dia, ada hukum, ada maknanya ketentuan dia, ada kadar-kadar yang telah diletakkan ataupun yang diciptakan. Itu perumpamaannya. Justru apabila kamu telah memahami bahawa alat-alat ini merupakan asas yang harus ada untuk menghasilkan pergerakan, dan bahawa pergerakan itu mesti diukur supaya memperoleh hasil seperti yang dikehendaki. Oleh yang demikian, fahamilah bahawa apa yang terjadi daripada pergerakan alam ini yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berlaku dengan cepat ataupun lambat, melainkan setelah tiba tempohnya dan juga sebabnya. Kesemua ini berlaku dengan kadar ketentuan daripada Allah SWT. Mula-mula mari keluar putih, lepas putih jadi besar, lepas besar kemudian jadi masuk isi. Itu semua itu ketentuan Allah SWT. Mula-mula mengandung berapa hari, walau besar sampai 9 bulan, 10 hari ataupun banyak mana kadar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka sampai masa dia mana, sampai masa buah lubuh lah, sampai masa buah tu masak lah. Itu semua adalah merupakan sunnah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Manusia ni mula dengan kecil, membesar. Itu semua adalah sunnah Allah SWT. Maka dia berlaku mengikut hukum dan ketentuan Allah SWT, qadar, ketentuan Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Allah telah tentu dah. Ada dulu, ada kemudian. Nampak tak? Jadi ketentuan itu Allah telah tentu dah. Ayah kita dulu pada kita, tok wan kita dulu pada ayah kita. Nampak tak? Kemudian tok nek kita awal lagi pada tok wan kita. Itu tentu Allah Ta'ala. Anak kita kemudian daripada kita, cucu kita kemudian daripada anak kita. Itu adalah sunnah yang Allah SWT buat. Begitu juga lah maknanya semua, sama ada pokok kayu ke planet yang ciptakan alam diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT cipta zahir dan batin kepada tubuh badan kita. Allah SWT ciptakan itu alam syahadah, alam dunia, dan Allah SWT ciptakan alam akhirat. Semua itu adalah merupakan ketentuan Allah SWT ke atas makhluknya. Oleh itu keadaan langit, cakrawala, bintang, bumi, laut, udara dan benda-benda yang besar di alam semesta ini adalah seperti keadaan alat untuk menghasilkan jam tersebut. Bila hari matahari dia putih mengikut orbit dia sampai dekat kita, waktu tu waktu siang. Kita pun sukat ambil benar sukat matahari bergerak. Bila bayang-bayang tu sama dengan tu bayang abang. Bila dia lebih sikit maka masuk waktu zuhur. Kemudian bayang tu memanjang lagi, sama panjang dengan tiang tadi ni, masuklah pula kemudian masuklah waktu asar. Kemudian pendek balik sebab putaran itu matahari Allah Ta'ala jadikan. Waja'alna naumakum subata, jadikan malam itu sebagai tempat kamu untuk beristirahat. Ni kita malam tak beristirahat dah, buat shift malam. Allah Ta'ala dah tentu dah. Patut kena tidur lepas tu, jadi tak terhalang kita, jadi tersasar kita, sebab kita langgar sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadi dah. Nampak? Dan begitu juga maknanya berlaku siang, berlaku malam dalam kehidupan kita, semua tu adalah sunnah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala atur. Sebab apa nama siang? Sebab matahari terbit. Nampak tak? Allah Ta'ala jadikan semua tu ada kaitannya. Semua itu adalah ketentuan Allah SWT. Dan sebab yang menggerakkan cakrawala, bintang, matahari dan bulan dengan hitungan tertentu adalah ibarat seperti mana lubang yang terdapat pada bekas silinder. Bekas silinder tu yang bulat, bagi memastikan turunnya air dengan ukuran tertentu. Penentuan pergerakan matahari, bulan dan bintang sehingga menghasilkan perkara-perkara yang baru di bumi adalah seperti penentuan gerakan air, sehingga menghasilkan pergerakan-pergerakan yang ditentukan sehingga dapat menjatuhkan bola menandakan berakhirnya waktu. Antara contoh daripada kesan pergerakan langit terhadap perubahan yang berlaku di bumi ialah matahari apabila dia bergerak dan telah sampai ke sebelah timur, maka alam semesta akan diterangi dengan cahaya matahari. Jadilah cerah. Nampak? Hal ini memudahkan manusia untuk melihat, bertebaran, untuk sibuk bekerja. Allah Ta'ala jadikan siang tu untuk kita bekerja, malam untuk kita beristirahat. Allah Ta'ala jadilah maknanya siang malam, putaran yang bersilih ganti ini ada sunnahnya, ada ketentuan dia, ada aturan-aturan dia, ada hukum dia. Namun apabila matahari bergerak dan telah sampai sebelah barat, matahari bergerak sampai sebelah barat, jatuh tutup maka malam lah, berubahlah dia, jadi malam. Maka orang pun baliklah ke rumah, ayah pun masuklah ke tempat, burung pun mesti balik sarang. Mau nak tidur dah. Itu ketentuan Allah Ta'ala buat. Nampak tak? Apabila matahari berada pada jarak kedudukan yang dekat dan hampir dengan bumi, maka iklim akan berubah kepada musim panas.
Tapi tentu Allah Ta'ala bila mai ada macam kita ni musim hujan, musim panas, musim kemarau kan. Tapi nu negeri ada empat musim tu. Ada musim panas, musim sejuk, kemudian musim luruh, musim bunga. Ada 4 musim. Di kita ada khatulistiwa ni, kita ada apa nama, panas dan juga hujan. Maka iklim akan berubah pada musim panas yang menyebabkan buah-buahan menjadi masak. Musim panas ni buah-buahan masak. Tengok padi ni nampak kuning je. Kita tengok maknanya pokok-pokok pun peringkat baru duk keluar bunga tu, hujan turun. Bila buah nak masak, akan dia mari maknanya panas. Ada buah-buah yang jadi macam tu. Maka apabila matahari berada jarak yang jauh daripada bumi, maka iklim akan berubah menjadi kepada musim sejuk. Apabila matahari berada pada jarak pertengahan, maka akan terjadi musim pertengahan, iaitu musim bunga. Tanah akan menumbuhkan tanaman dan bumi akan menampakkan kehijauan. Allah Ta'ala tentulah nampak putaran perjalanan matahari. Oleh yang demikian, buatlah kiasan dengan huraian ini melalui perkara-perkara yang masyhur yang kamu ketahui dan perkara-perkara yang asing yang belum kamu ketahui. Perbezaan musim-musim ini semuanya dapat ditentukan dengan ukuran tertentu, kerana perubahan musim adalah berdasarkan pergerakan matahari dan juga bulan. Sebab tu ada jabatan metodologi. Metodologi ni dia boleh suka, dia kata waktu bila nak main hujan, bila peralihan musim ni, belah kita ni, belah kita akan hujan, belah utara negeri, belah utara ni akan terjadilah ribut, akan terjadilah hujan yang lebat. Peralihan daripada monsun kepada monsun timur laut. Jadi ini semua dapat disukat dan dapat dikira berdasarkan kepada sunnah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah merupakan qadar-qadar yang Tuhan tentu. Allah SWT maknanya telah tentukan qadar-qadar dia. Matahari bergerak sekian, malam jadi sekian, siang jadi sekian, buah masak lagu jadi sekian. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan. Mengikut maknanya radar dia, mengikut dia punya perjalanan dia. Hal ini bermakna pergerakan matahari dan bulan dapat ditentukan dengan hitungan yang telah ditentukan. Jika kita pun buat kalender, boleh kira bulan, Allah SWT buat semua tu, maka kita dapatlah kita kira ikut qamariyah. Dulu daripada tu ikut matahari, syams kan. Matahari ikut mana jam matahari. Dulu perkiraan ikut matahari. Bila main kita ni ikut bulan. Jadi perkiraan itu dapat dikira. Bulan mula-mula tak nampak anak bulan. Anak bulan tu nampak sehari. Kuih besar, kuih besar, kuih besar, kuih besar, kuih besar. Bulan penuh 15 hari. Mengecil sampai hilang. Tu timbul balik. Itu jadi kita boleh kira. Kita boleh kira. Itu qadar-qadar yang Allah Taala jadikan sehingga kan maknanya kita boleh berpandu kepada bulan pula. Untuk kebaikan kepada kehidupan kita. Inilah yang disebutkan sebagai penentuan takdir. Memastikan berlakunya sebab-sebab secara keseluruhannya adalah pelaksanaan qada. Manakala peraturan yang pertama seperti mana kerdipan mata adalah merupakan ketetapan hukum. Allah Ta'ala tentukan mata tu berkedip, itu hukum. Allah Ta'ala jadikan peraturan dia, qadar dia. Itu adalah qadar. Sebagaimana pergerakan alat-alat dan benang dan bola tidak terkeluar daripada kehendak pencipta alat, maka seperti itulah yang dikehendakinya, maka demikian pula dengan segala yang berlaku di alam semesta.
sama ada buruk maupun baik, bermanfaat maupun berbahaya, semua itu tidak terkeluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua itu merupakan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kehendaknya Dia mengatur penyebab kepada segala sesuatu perkara. Firman Allah SWT, walidzalika khalaqahum, dan dengan demikianlah kami menciptakan mereka. Justru memahami perkara-perkara yang melibatkan ketuhanan melalui contoh-contoh kebiasaan bagi manusia adalah sesuatu yang susah. Namun maksud daripada menyebut contoh-contoh tersebut adalah untuk memberi peringatan. Maka usahlah terlalu memikirkan contoh tersebut, sebaliknya berilah penumpuan kepada maksud, kepada tujuan contoh tersebut. Maka berhati-hatilah dalam perumpamaan dan penyerupaan dalam perkara-perkara yang melibatkan ketuhanan. Ada perkara-perkara tamsil. Tamsil bila misal, nak menghampirkan apa? Bukan maknanya sebegitu. Nah, perumpamaan. Oleh kerana maknanya Imam Ghazali ni dia punya passion dia menghadapi orang kata apa, masyarakat pada zaman dia, maka dia menggunakan mantik. Di antara maknanya mantik ni dia menggunakan, di antara terdapat ilmu fizik. Dia menggunakan kaedah ilmu fizik. Jadi kita nak menguraikan dulu, kalau kata orang tu memang keahlian dia boleh urai, dia boleh bagi nampak apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam risalah ini. Kemudian asas yang keenam, Allah Ta'ala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Kita mengerti itu, kita takut bercampur. Yang ni pun maknanya saya baca lah, sebab belum ujung-ujung ni dia banyak mantik gitu. Dan juga dia banyak mana cerita tentang falsafah untuk maknanya dia menguraikan berkenaan dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang maknanya dikaitkan dengan hukum tabi'i yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan semenjak daripada azali lagi miqdar peraturan-peraturan kepada berbagai perkara. Ada orang ni, ada maknanya berlaku kepada dia miqdar ni. Ada orang berlaku lagu lain, manusia berlaku lagu lain, bangsa ni berlaku lagu lain, binatang ni berlaku lagu lain, makanan tabiat dia lagu lain. Semua ni itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dan kita orang kata apa, selami kepada apa yang diciptakan oleh Allah SWT, maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita terbabas dalam maknanya, dalam konteks pemikiran ini, juga orang boleh terbabas. Hanyalah maknanya menggunakan logika semata-mata. Sebab tu kita kena bersandarkan kepada nas. Logik sahaja boleh menyebabkan orang terbabas lagi. Sebab apa? Sebab dia terikat dengan hukum-hukum tadi ni, terikat dengan maknanya sebab-sebab tadi. Sedangkan kita sebab ni kita kena gantung balik kepada Allah SWT, iaitu musabab, penyebab dia, iaitu Allah SWT. Maka dia bukan jadi dengan sendiri, dia jadi dengan kehendak Allah SWT, dengan peraturan Allah SWT, dengan sunnah Allah SWT. Maka semua ni berlaku, mesti kita kena kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mengerti tu. Kalau kita sambung nanti bercampur aduk ni dalam bab ni. Di bab tadi ni, bab qada, bab apa nama iradah ni, ataupun bab qada dan qadar ni panjang, tapi kita 3 hari kita baca. 3 hari kita baca habis bab tu. Jadi bab lain nanti kita sambung pula. Baik, kita pergi pada kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala,
wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlishina bi qiraatihi amma ba'd. Faslun, ini satu fasal. Bermula segala syarat wudu dan mandi itu 12 perkara. Ada 12 makna syarat. Bila didapatkan syarat, maka adalah makna masyru' dia. Maka maknanya kalau kita dapatkan 12 syarat ini, maka sempurnalah wudu dan juga mandi kita. Syarat yang pertama iaitulah Islam. Islam. Sebab maknanya i'tibar wudu ni, mandan mandi ini ialah i'tibar ataupun ini adalah ajaran Islam. Maka tu mestilah seorang tu seorang yang Muslim, yang Islam. Keduanya mumayyiz. Mumayyiz ni dia dapat membezakan di antara perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Yang mampu membezakan baik dan dengan buruk, dan di antara tandanya bahawa ia terdapat makan dan minum sendiri, itu tanda mumayyiz. Bersuci sendiri, bersubirak sendiri, maka tidak sah wudu kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kanak-kanak yang mumayyiz ni kita tengok umur berapa? Umur 3 tahun tu 4 tahun, 3 tahun masuk 4 tahun. Setahun tu tak berapa nak tahuan lagi tak. Kadang-kadang nak pakai pampers lagi. Nah, budak yang boleh bersuci dengan sendiri, yang boleh makan minum sendiri, dia rasa dahaga, dia pergi dapur, dia tuang air. Kalau dah lenjak, dia tuang air masuk dalam cawan. Ataupun kalau ada kolej tu yang ada straw, dia isi air, dia cari makan. Tu budak-budak tu mumayyiz. Dan berlaku juga dalam semua ibadah yang lain. Dan juga wudu, kecuali wudu anak-anak yang ingin melaksanakan tawaf, seperti yang akan terangkan kemudian dalam perbahasan kitab. Jadi mumayyiz ni iaitulah budak-budak yang boleh membezakan baik dengan buruk. Kalau kita tak tarik dengan coklat, dia tahu. Dia tak ada ni ketua tarik, dia akan buruk dia. Sebab itulah masa zaman Nabi Allah Musa AS tu diambil daripada sungai Nil. Dia buat masuk, Fir'aun nak tengok. Fir'aun ni kau nak bunuh lah. Lepas isteri dia kata, tak salah, kita pun tak ada anak, apa kata kita ambil nak angkat? Yang ni kamu aku, dia akan menjatuhkan kita ni. Budak-budak ni apa dia tahu. Betul lah kali Fir'aun ambil lah. Ambil ni, dia kentap janggut Fir'aun, sakit sampai naik sekotak. Dia kata, aku nak bunuh bini Fir'aun. Dia kata, tak salah, tak jadi bunuh. Dia kata, Fir'aun kata, mari kita uji kalau betul yang mananya dia ni, budak ni bijak, maka dia tak akan ambil ketua bawah dengan ni. Budak dia Allah Ta'ala pelihara. Nabi ni ada irhas. Sebelum dapat mukjizat waktu jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi ada irhas. Irhasan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah Ta'ala wa mujtabah. Dalam kitab Zanji sebut. Jadi orang maknanya Nabi ni memang macam tu dah. Daripada kecil ada irhas, ada tanda kenabian dah. Dia tak ambil bawa api tu, malaikat kuih juga bagi pegang boh dalam mulut. Kan? Dan tu melepuh lidah Nabi Musa AS melepuh. Cakap dia bertelur sikit, tak mau nak elok. Allah Ta'ala jadikan nama Harun pendamping kepada Nabi Allah Musa AS, jadi jurubahasa. Dan ceritanya waktu itu memang dah Nabi tu saya kira lah. Tapi manusia biasa ni, kalau dia dapat membezakan di antara makanan dan juga najis, tak ketui itu, dan dia agak-agak
Dah dia, apa yang ada depan dia bubuh. Duit siling pun dia makan budak-budak ni. Tu bukan mumayyiz, tak panggil mumayyiz tu. Mumayyiz ni ialah dapat membezakan di antara makanan dan juga najis, dan juga dia dapat kelola diri dia. Dia dapat makan, dia minum, dan juga dia boleh urusan basuh, berak, mandi. Yang tu maknanya mumayyiz. Biasanya umur apa? Umur kita tengok, umur anak kita ni lebih kurang dalam 2 tahun pun dah kadang-kadang ada yang mumayyiz dah kan. Ada yang mumayyiz dah. Letak 3 tahun, 4 tahun dah biasanya mumayyiz. Tengok kepada budak tu sendiri. Ketiganya, mengetahui akan kefiat keduanya. Mesti tahu maknanya kefiat. Kefiat maknanya melakukan perkara tersebut. Mengetahui cara berwuduk, seperti tidak diyakini yang fardu itu fardu, yang sunat itu sunat, maka tidak sah wuduk orang yang meyakini semua perbuatan wuduk itu sunat. Dia kata semua perbuatan wuduk itu sunat. Dia tak tahu nak beza yang mana satu fardu, yang mana satu sunat. Ataupun sebahagiannya fardu, sebahagian sunat. Jika dia kan diyakininya semua perbuatan wuduk itu adalah fardu, atau diyakini bahawa sebahagiannya sebahagiannya fardu, sebahagiannya sunat, dengan tidak dapat membezakan keduanya, atau dapat membezakan keduanya tetapi tidak diyakininya yang fardu itu sunat, hanya diyakini yang fardu itu fardu, maka sahlah wuduk dia. Itu dalam masalah tu. Tapi kalau dia tak tahu nak beza langsung, antara sunat dengan dia borong dalam tu semua ada sunat, ada sunat fardu lah. Tapi kalau sekiranya iaitulah dalam dia duk ambil wuduk ni, kita pomok mulut, basuh gelanggang tangan, pomok mulut, istinsyak tu, dia tak tahu kata sunat. Dan dia kata semua hak perbuatan daripada mula sampai habis itu ada hak fardu. Yang tu tak apa, sah wuduk dia. Tapi kalau dia kata dia tak tahu langsung, pomok mulut sampai basuh kaki ni, dia tak tahu langsung yang mana yang fardu, yang mana sunat. Dia tak kuat kata ada fardu dalam dia. Maka orang tu wuduk dia tak sah. Dia tak sah, dia tak mengetahui akan maknanya kefiatnya. Mana masuk tidak mengetahui kefiatnya. Sebab tu di sini kena belajar. Tu tak nampak jalan kalau kita tak belajar. Tapi tak tahu beza. Kita tanya mandi gimana? Mandi ambil air, ambil kuih lah. Ambil wuduk kan? Kita tahu macam mana maknanya nak sah dia punya wuduk dia dan mandi dia. Tapi tak tahu beza langsung. Keempatnya, dengan air yang mutlak. Kita nak ambil wuduk dan juga mandi dengan air yang mutlak, air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Qaid macam mana? Ayak buah gula jadi ayak gula, ayak bubuh warna merah jadi ayak kalam merah, ayak buah celup hijau jadi ayak warna hijau. Jadi ayat yang tak sunyi daripada qaid, ayat yang sunyi daripada qaid yang lazim, kita panggil ayat. Kita ubah pun dalam cawan ni pun panggil ayat. Kita sedok ayat telaga pun panggil ayat. Kita ambil ayat sungai pun panggil ayat. Kita maknanya kita ambil ayat paip pun kata ayat juga, sunyi daripada qaid yang lazim. Tapi kalau kita cedok tu kita kata ayat selut, yang tu ayat selut. Kita kata ayat apa nama, ayat kopi, kait dengan kopi, ayak teh kait dengan teh, kan? Ayak susu kait dengan susu, ayak klorin kait dengan klorin. Jadi ayak yang sunyi daripada qaid yang lazim itu adalah air mutlak. Kita cedok pi mana pun panggil ayak. Ambil dalam ayak dengan botol betul pun panggil ayak juga. Itu ayak mutlak. Nanti kita akan sampai bab dia. Ayak mutlak. Mana nak ambil wuduk dengan ayak mutlak.
Dengan yang mustakmal bagaimana? Sebab tu kita kena tahu. Bab sapu muka ni pun kadang-kadang orang sapu dengan air yang mustakmal. Buat tak? Juru-juru sapu, gosok lagi, gosok pula. Tangan air yang ada di tangan tu dah air mustakmal dah. Buat tak? Ada disapu pula. Kalau kata tempat ni tak kena lagi, maka sapuan air mustakmal itu adakah orang kata apa? Sudah merantai kepada anggota wudu. Sebab tu kita kena tahu ayat mutlak ni bagaimana? Menggunakan ayat mutlak. Kelima, yang mengetahui akan keadaan ayat itu mutlak, tahu membezakan ayat mutlak ataupun dia bukan mutlak. Kita kena tahu. Yang keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Getah ke, minyak geris ke, kita ada apa nama, kita pakai kuku cat. Kalau kuku ini tak apa, cat tu, orang cat kuku tu, jadi dia telah menutupi zat kuku tu, menyebabkan air tu tak dapat sampai kepada zat kuku. Bila tak sampai situ, maka tak sahlah wudu dia. Begitu juga kalau kita cat ataupun minyak geris ni air tak boleh sampai dia. Getah nangka, sisir ikan, bila dia melekat tu, air tak boleh sampai kepada kulit. Maka tak sah wudu kita, tak sah mandi kita. Sebab tu mula-mula sekali kita kena periksa dulu. Nampak tak? Kadang-kadang ni cemar-cemar dulu bawah kuku kita hitam. Kita pun dah buat ajar ni, masuk dalam minyak silinder duduk dalam kuku kita ni. Air tak sampai tadi. Kena jaga. Ketujuhnya, hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuhkan dia. Ambil celup air, sapu-sapu tak boleh, tu boleh panggil sapu. Sapu di kepala tak apa, sapu di anggota tangan dia kena fa'silu wujuhakum. Kita kena basuh. Bila sebut basuh ni, sailul ma', kena mengalirkan air. Air mengalir macam mana? Bila kita basuh lepas tu, tak dia menitik. Itu mana mengalir air. Kan? Jadi kita ambil wudu. Dulu kami Syekh kami tunjuk macam mana cara ambil wudu. Ambil wudu ni, kita basuh muka. Kita jangan angkat tangan sampai kena habis rapatkan ni. Sampai dah ni tu habis. Kan? Air tak menitik tu malah basuh. Basuh ambil wudu. Kan? Ambil tu. Akhir sekali tak dia menitik tu malah basuh. Yang tak boleh celup tu sapu. Itu sapu tak boleh. Dia tak mengalir air. Dengan kepala tak apa, kita sapu. Tetapi anggota-anggota wudu yang lain mesti dibasuh. Kita kena basuh. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'silu wujuhakum. Hendaklah kamu basuhkan muka kamu. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, ilal marafiq, hingga sampai kepada siku. Kena basuh kepada siku. Kemudian sampai siku pula, kita kena melebihkan basuhan sikit untuk memastikan dia sampai kepada had yang telah disebut oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak tertegak ataupun tidak terlaksana sesuatu yang wajib itu melainkan dengan maknanya dengan mewajibkan melebihnya, maka melebihkan basuhan itu adalah hukum yang wajib. Wajib basuh lebih untuk mendapatkan had yang telah disebut. Tu. Keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegak akan sampai air kepada anggota badan. Tadi. Ketujuhnya, hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuhkannya. Kelapan, ketiadaan sesuatu yang menafi ia akan wudu dan juga mandi, iaitu haid. Dia masih duduk haid lagi mandi. Dia ambil apa namanya wudu, sah tak sah? Tak sah. Sebab dia ada hadas. Tak sah. Itu menafikan wudu dan juga mandi.
Maka tak boleh. Dia kena pastikan kata dia ni memang dah haid tu dah berhenti dah, nifas tu dah berhenti dah, baru dah boleh mandi. Mandi dia tu barulah mengangkat akan hadas. Tidak nak mengangkat hadas, apa hadas pada lagi? Buat. Tu. Dan kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya. Seperti niat tabarruk. Tabarruk ni mana? Bersejuk. Mandi kerana nak pergi sejuk badan. Tu. Semata-mata. Kita tengah-tengah mandi hadas, kita tukar antara mandi bukan mandi hadas. Kita nak sejukkan badan. Tak boleh. Itu mana membalingkan niat. Kita mesti niat, maknanya mandi kena mandi, wudu kena wudu. Kesepuluhnya bahawa melebihi akan basuh daripada kadar yang wajibnya kerana hendak meratakan akan basuhannya. Macam kita kata basuh siku ni kan, bila lebih sikit daripada basuhan tu kerana nak mendapatkan had basuhan yang wajib, iaitulah membasuh siku sampai hadnya. Tu. Kesembilannya bahawa tahqiq ia akan sesuatu yang menghendakilah ia bagi wuduk dan juga mandi. Maknanya dia ni jelas bagi dia segala perkara yang bergantung dengan wuduk dan juga mandi. Kedua belahnya bahawa membasuh dan ia akan anggota yang bertambah yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Contohnya jari dan enam. Yang keenam tu pun kena basuh juga. Buat tak? Macam saya ni, ada ni, isi lebih ni pun kena basuh juga. Takdir kata ada apa ketuat, ada kek lalat, semuanya kena basuh. Ada bulu yang tumbuh, kena basuh. Ni kadang-kadang orang perempuan ni dia terlupa sideburn ni. Sideburn ni duduk tumbuh, dia itulah dia had muka. Sideburn ni panjang kan. Orang lelaki tak ada sideburn panjang. Melainkan orang yang panjang, maka dia kena basuh tu. Yang duduk had muka tu kita kena basuh. Nampak tak? Jadi itu kena waspada. Kadang-kadang maknanya orang yang tak kata apa, tak berhati-hati, kadang-kadang dia tak basuh. Sebab benda yang duduk dalam had muka ni mesti kita basuh. Kena basuh. Baik. Dan ditambah bagi wudu orang yang mempunyai darurah 3 syarat pula. Wudu darurah tu orang yang ada sisil bau. Kencing dia selalu menitik, dia selalu keluar, ataupun dia keluar angin dia selalu keluar. Ketut sikit keluar, bergerak sikit keluar. Nampak tak? Dia bergerakkan ni dia keluar. Kadang-kadang berlaku kat orang perempuan yang beranak. Ada orang yang kuat angin dia tu keluar pun depan, keluar aku kemaluan depan dia tu juga. Pun juga maknanya seserah tu, ada sisil baul maknanya dia keluar ni, ataupun berak meleleh itu pula. Tu macam mana cara nak buat tu kalau jadi macam tu kan? Ataupun perempuan yang ada darah istihadhah, darah penyakit, darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak haid, masa yang maknanya keluar kurang daripada sekurang-kurang haid, tak dapat 24 jam, maka kena wajib kena semayang. Sebab darah istihadhah, macam mana kita nak buat? Maka kita kena pakai ni wuduk yang darurah. Tengok apa dia kita kena buat, wuduk darurah. Pertamanya mendahulukan akan istinja. Mula istinja dulu, basuh dulu, buang dulu najis. Kalau ayak kencing lagu cara ayak kencing, kalau berak lagu cara berak, kalau darah ada darah, kalau ada darah buang darah, buang dulu, cuci dulu yang tu. Kemudian tahafuz ni kita buat bubuh benda yang memelihara, menjaga. Bukan kapas kan, sebab kalau kita kecil duk keluar tu, kalau kita tak balut elok-elok, nanti dia menitik kata, kena kain, kena paha. Tak boleh. Kita kena balut dia, ataupun kita serta pakai pampers lah. Pakai pampers. Tu berak sampai tak boleh nak kontrol. Tu pakai pampers. Tapi kena mula istinja dulu, basuh dulu.
Basuh, baru pakai. Lepas pakai, baru ambil wuduk. Tu aturan dia. Tu pertama. Yang kedua, wajib mualat. Apa mana mualat? Berturut-turut antara istinja dan juga tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk, dan antara wuduk dengan sembahyang. Kena turut-turut. Lepas daripada istinja, perlu kita balut, kita pakai yang penjagaan, yang menjaga tadi, pampers ke, balutan ke. Lepas tu terus ambil wuduk. Lepas terus ambil wuduk tu terus pergi sembahyang. Buat tak? Jadi kita nak sembahyang jemaah macam mana? Kita tengok yang lain pula. Ketiganya diperbuat sekalian itu, mana dia? Istinja, kemudian tahafuz dan juga wuduk tu. Tiga-tiga tadi ini. Kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Bila orang azan baru boleh. Sebelum orang azan 5 minit lagi orang nak azan, tak boleh lagi. Tak boleh. Dia kena buatlah waktu. Masuk waktu. Yang ni kena ambil perhatian. Kerana orang yang mempunyai wuduk yang darurat, dia wuduk darurat ni, dia ambil wuduk dalam dia istinja dalam waktu, dia kemudiannya tahafuz, pakai penjagaan dia, balut ke, pampers ke, kemudiannya terus mana dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia terus sembahyang satu fardu dengan beberapa sunat. Satu fardu. Kalau kita qada, tak bolehlah, kena ambil wuduk lain. Buat tak? Kita sembahyang Isyak, lepas maknanya kita sembahyang Maghrib ni kita buat dengan sunat apa semua ni. Lepas tu masuk waktu Isyak, kena buat pula bagi orang yang wuduk yang darurah. Orang ada sisil baul, orang yang kecil tak lawas ni, kadang-kadang kalau kena gaya, kita berdahem lah, kita makik, kita berjalan dulu, kita tekan perut apa semua tu, dia keluar ambil. Dia ada belai-belai yang tapi ada setengah orang ni, dia bergerak ya, keluar kecil. Bergerak berkali keluar kecil. Dan tu dia ada mana yang kecil, saluran dia tu memang ada masalah. Itu dia panggil sisil baul. Ataupun ayat kecil dia selalu keluar tak titik, keluar tak titik. Itu orang. Begitu juga angin, begitu juga tai najis. Maka orang yang ada masalah itu, maka dia kena orang kata nak sembahyang, dia kena buat dia ni mengambil wuduk yang darurah. Buat masuk waktu, baru maknanya istinja, barulah bubuh pakai pampers ke apa, kemudian barulah ambil wuduk, kemudiannya terus sembahyang. Itu dia punya. Nak berjemaah boleh tak? Boleh, tapi tak boleh jadi imam. Jadi makmum boleh, tak boleh jadi imam, sebab dia wuduk yang darurah. Maka dia menanggung najis, maaf untuk dia, tapi tidak maaf untuk orang lain. Mana-mana orang tak boleh ikuti dia tak boleh jadi imam. Dalam masalah ni dia boleh mengikut imam, boleh mengikut imam. Tu. Kemudian syahadah habislah tu. Ada apa-apa nak tanya? Tak apa. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi fahmi waftah alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa nurana ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ruddana ila dinina ruddan jamila. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallah. Para hadirin sekalian, insya-Allah 8 hari bulan ni saya nak pergi Yaman ikut misi kemanusiaan untuk mangsa keguluran di Yaman. Mari. Sama Ustaz sini nak pergi.
Apa bila pokok ada siapa-siapa nak sumbang kepada mangsa kebuluran sana, daripada sumbangan tu kita beli tangki ayak memang tak ada. Tangki ayak pun kotor, kemudian tak cukup bekalan ayak. Begitu juga dengan ada bekalan makanan. Siapa yang nak bagi sumbangan boleh bagilah sebelum 7 bulan nak tolak pergi Kuala Lumpur, jadi boleh bagi. Ada yang bank pas relief tu kita ada, mau bagi kat saya receipt dia pasal untuk maknanya penyelarasan sumbangan kita tu. Jadi siapa yang nak bagi boleh bagilah, wang tunai pun boleh bagi kat saya ataupun bagi kat Ustaz Husni. Jadi insya-Allah pada duit tu kita akan bawa sumbangan itu ke sana insya-Allah. Saya pergi sana seminggu, mungkin puasa di sana selasa hari 2 kot, kemudian bawa balik. Jadi dah pakat-pakat orang lain semua pakat, tapi tunjuk kat saya ini giliran saya. Jadi saya kena pergi ikut fast relief untuk menyampaikan bantuan di kebuluran, beberapa mangsa kebuluran di Yaman, di belah Maghrib. Jadi Allah Subhanahu wa taala